Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk bahagi masa. Okey, objektif untuk pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan masa. Okey, jam dan hari. Yang kedua, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun dan dekad, tahun dan abad. Okey, dengan nombor hingga 2 digit. Ini objektif kita. Baik, kita tengok contoh, beberapa contoh soalan. Soalan ni melibatkan hari dan jam. Baik, soalan dia 12 hari 9 jam bahagi dengan 3. Macam mana kita nak buat? Okey, kita akan salin balik 12 hari 9 jam. Okey, kemudian awak buat, masukkan dekat dalam simbol bahagi ni, dekat dalam kolom bahagi, kita bahagi 3. Bila nak bahagi jam ni, awak kena, kalau darab, kita darab ikut rumah kan. Maksudnya, kalau rumah hari, rumah jam. Sama juga macam bahagi ni. Dengar baik-baik. Kita akan bahagi dulu dekat rumah hari ni. Okey, kita akan bahagi dulu ni rumah 12 hari ni, kita akan bahagi dulu dengan 3. Jadi 4 kali 3 12. Yang ni kena tengok survey, awak kena tahu survey. Lepas tu kita tolak lah macam bahagi biasa. 4 kali 3 12. Okey, tolak, habis. Sekarang kat rumah jam pula. Jadi kat sini adalah 4 hari. Yang rumah kita buat rumah jam pula 9 bahagi 3. Berapa kali 3 9? 3 kan? 3 kali 3 9. Tolak, habis. Jadi jawapannya 4 hari 3 jam. Okey, kita tengok pula. Dekat soalan ni, dia kata dia nak dalam jam sahaja. Bila nak dalam jam, okey, yang ni kita dah tahu 3 jam. Jadi yang mana yang bukan jam ni kita kena tukar. Maksudnya 4 hari awak perlu tukar kepada jam. Bila tukar kepada jam, 1 hari sama dengan 24 jam. Bila 4 hari, maksudnya 24 kali dengan 4 hari. 4 kali 4 16, 2 kali 4 8, 96. Jadi kat sini 4 hari bersamaan dengan 4 hari bersamaan dengan 96 jam. 96 jam ni kita tambah balik dengan 3 jam kat sini. 3 jam. Sebab ada baki kan 9. Jadi jawapannya ialah 99 jam. Okey? Boleh faham? Keliru. Baik, kita tengok lain. Kita tengok contoh soalan yang kedua. 60 jam bahagi dengan 24. So, dia nak tahu berapa hari, berapa jam. Kena ingat, bila bahagi melibatkan sifir. So, awak kena buat sifir kat sini. 60 jam. Jadi, ini ialah 60 jam bahagi 24. Okey, bagi 24, kita buat sifir 24 tambah 24, 48. 48 tambah 24, 8, 10, 12, 4, 6, 72. Okey, ni dah lebih. Sekarang, jadi kita nak ambil yang mana? Kita ambil 48. 2 kali 24, kita dapat 48. Letak kat sini. 2 kali 24, 48. Tolak. Jadi awak akan dapat, ni pinjam, 10 tolak 8, 2, 5 tolak 4, 1, 12. Jadi jawapannya ialah berapa? 2. Ni 12 dah tak boleh lagi bahagi. Maknanya ini adalah baki. Yang dalam ni adalah jam. Yang ni adalah hari. Jadi jawapannya ialah 2 hari 12 jam. Nampak tak? Bila bahagi dengan 24, dia jadi hari. Dia nak tahu kan? Okey, tengok pula yang ini. Cara nak bahagi minggu kepada hari. Baik. Yang ni sama juga. Awak buat dulu 10 minggu bahagi dengan 7. Okey. Berapa kali 7 nak dekat dengan 10? 1 lah. 1 kali 7. 7 tolak 10 tolak 7, 3. Jadi
yang dekat dalam ni bila kita bahagi dia akan dapat berapa? 1 minggu ni dalam minggu kan. Jadi yang 3 ni dah tak boleh bahagi 7. Ni kita kena tukar dia kepada hari. 3 minggu tukar kepada hari. 1 minggu, kita tahu 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi dalam kes ni 3 minggu sama dengan 3 darab 7. So akan dapat 21 hari. Jadi 3 tukar kepada hari, yang ini dapat 21 hari. Jadi jawapannya ialah ni, 1 minggu 21 hari. Okey. Baik, tengok seterusnya. Yang ini melibatkan soalan tahun dan bulan bahagi dengan 7. Jadi sama juga 9 tahun 4 bulan bahagi dengan 7. Okey. 1 kali 7, 7 tolak 9 tolak 7, 2. Ni 2 tahun. 2 dah tak boleh lagi bahagi. Jadi kita kena pindahkan 2 ni pergi rumah bulan. Macam mana nak pindah? Maksudnya bila nak pergi ke bulan, dia kena jadi dalam bulan. Jadi 1 tahun, kita tahu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi dalam kes ni 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan lah. 2 kali 12. Jadi kat sini 24. Kena buat apa? 24 dengan 4 bulan yang sedia ada ni, kita tambahkan. Sebab 2 tahun ni kita dah tolak dia pergi rumah bulan, dia jadi 24. Jadi 24 ni kena tambah dengan 4 bulan yang memang asalnya ada kat situ, bulan. Jadi jawapannya ialah 28. Tapi belum habis lagi sebab kita belum bahagi lagi yang 28 ni. Jadi 28 ni kita kena bahagi dengan 7. Berapa kali 7 28? 4 kali 7 28. Tolak. Jadi kita letak ikut rumah dia. Jadi jawapannya ialah 1 tahun 4 bulan. Kalau kata agak-agak keliru, tak faham, ulang balik video ni, tengok semula. Okey, 1 tahun 4 bulan tu jawapan dia. Baik, tengok contoh yang kedua, melibatkan tahun dan bulan. Kat sini ada 22 tahun bahagi dengan 4. Okey. Berapa kali 4 dekat-dekat 22? 5 lah. 5 kali 4, 20. Okey, tolak, dapat 2. 2 tahun. Kat sini dia nak bulan kan? Ni dalam tahun. Jadi 2 tahun ni kita pergikan, tukar dia kepada bulan. Kita kena ingat 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi kalau 2 tahun sama dengan 24 bulan. Jadi 2 tahun ni dia jadi 24 lah sebab 2 kali 12. Jadi jawapannya ialah ni, 5 tahun 24 bulan. Baik, seterusnya kita masuk kepada dekad dan tahun. Baik, macam mana nak bahagi dekad dan tahun? Okey, kita buat 10 dekad, sama saja 8 tahun. Okey, bahagi dengan 12. Okey, bagi dengan 12, kita tengok kat sini 10 tak boleh nak bagi 12 sebab dalam sifar 12 tak ada 10. Jadi bila tak boleh, kita letak sifar darab 12. Dapat sifar, maknanya kosong darab 12 dapat kosong. Kita tolak 10 tolak kosong 10. 10 ni ada baki kan, jadi kita kena pindahkan ke rumah tahun. Okey, 10 dekad nak pindah ke rumah tahun, dia kena jadi tahun. Kita kena ingat balik 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi kalau 10 dekad sama dengan 10 darab 10. Jadi dapat 100 tahun. Okey, maknanya 10 dekad ni kita
halau dia pergi ke tahun, dia jadi 100. Kita tambahkan dengan 8 tu. Jadi dapat 108. 108 tahun ni lah yang kita akan bahagi dengan 12. Jadi berapa kali 12 108? Jawapannya ialah 9. 9 kali 12 108. Kita tolak. Okey, tak ada baki. Selalunya kalau bahagi memang baki tak ada. Jadi jawapannya ialah 9 tahun. Baik, kita tengok pula kepada abad dan tahun. Sama juga, tulis semula 3 abad 4 tahun. Okey, kita bahagi dengan 8. 3 bahagi 8 tak boleh. Kosong darat 8. Kosong tolak dapat 3. 3 ni kita hantar ke rumah tahun. Jadi dia kena tukar diri dia kepada tahun. Nak tukar kena ingat balik rumus 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kalau 3 abad maknanya 3 darab 100. Jadi kita dapat 300 tahun. Ini notes dia. Okey. Jadi ini adalah notes dia. 300 tahun nampak ke ni? Okey, kejap. Okey, jadi kat sini 3 abad ni dia jadi 300, kita tambahkan dengan 4. Jadi kita akan dapat 304. 304 ni yang kita akan bahagi dengan 8 pula. Dia dekat dalam rumah tahun, kita bagi pula dia dengan 8. Yang abad tadi dah selesai. Jadi berapa kali nak dekat-dekat ni? 2 kali 8 16, 3 kali 8 24 kan. Jadi kita ambil 3 kali 8 24, tolak, pinjam 6, turunkan 4, kita dapat 8 kali 8 64, kita tolak. Jadi jawapannya ialah 38 tahun. Okey. Yang seterusnya ialah 21 abad 12 tahun. Yang ini abad dan tahun. Okey, kita tengok macam mana 21 abad 12 tahun kita akan bahagikan dengan 6. Okey. 3 kali 6 18, kita akan tolak. Jadi kita pinjam 11 tolak 8, kita akan dapat 3. Okey, ini abad. Ada baki 3. Jadi tak boleh dah bagi dengan 6, kita kena hantar dia ke rumah tahun. Jadi 1 abad macam kat atas tadi sama dengan 100 tahun. Jadi kalau 3 abad maknanya 3 darab 100 sama dengan 300 tahun. Jadi kat sini 300. Kena tambah susun ikut rumah betul-betul. Sa puluh ratus. Kalau tak susunan tidak teratur, maka jawapan akan salah. Jadi jawapan kat sini awak akan dapat 312. 312 ni yang awak perlu bahagikan dengan 6. Okey, nak bagi dengan 6. 5 kali 6 30, tolak. Kita dapat 1, turun 2. 2 kali 6, 12. Jadi jawapannya ialah 3 abad 52 tahun. Nampak tak? Okey, yang terakhir. Ni ulang balik yang awal. Hari dan jam. Macam mana? Nak tengok. 21 hari 4 jam. Kita nak kena bahagi dengan 4. Okey. Jadi 5 kali 4 20, tolak ada baki 1. 1 hari kita kena hantar pergi rumah jam. 1 hari 24. Jadi kita tambahkan dengan 4, kita dapat 28. 28 ni kita bagi dengan 4, dapat 7 kali 4 28. Habis. Nampak tak? Kalau bahagi dia memang tak ada baki. Jadi jawapannya ialah 5 hari 7 jam. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kalau awak tak faham, awak ulang balik tengok video cikgu ni. InsyaAllah awak akan faham dan cuba buat latihan yang saya beri. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.